Amerika, Amerika, Amerika. Bina, bukan benci. Okay guys, hari ni aku nak buat bar stool. Dan macam biasa, aku akan tukarkan ini jadi ini. Okay, first of all aku akan ambil kayu walnut ni yang ada defect bernama knot. Dia ada banyak jenis defect pada kayu, ada knot, ada cup, ada twisted, ada bow. So yang ni knot. Knot ni terhasil daripada cabang pokok. Kebiasaannya daripada cabang pokok, dahan pokok. Okay, sekarang kayu aku nak pakai ni adalah tebal dia 15mm, lebar dia 35mm dan panjangnya 360mm. Lebih kurang 14 inci panjang aku nak pakai. Okey, setelah potong semua bahagian yang dah busuk tu, aku akan sorting satu-satu untuk aku susun lah dia punya design kayu tu mengikut cita rasa aku lah. Dan keselesaan punggung, muat ke tak kan. So aku kira-kira dalam dapat 7-8 seat. Okey, lepas tu aku akan ambil semua kayu tu, aku akan susun atas clamp. Susun macam ni supaya senang kerja nanti nak gam. Okay, gam. Tapi bila gam tu tak nak keluar, jangan paksa. Ini jadinya. Hai. Hari ni memang malang, tapi tak apa. Esok masih ada. A few moments later. Okay, setelah siap membasuh semua, aku sambung kerja. Aku apply gam dan aku terbalikkan dia macam ni dan aku clamp. Ya. Untuk memastikan gam aku ni kuat, aku akan melukiskan Sang Goku supaya dia akan tampal lagi kuat. Jangan lukis lambang Liverpool guys. Okey. Lepas tu aku akan susun satu-satu macam ni. Lagi banyak clamp lagi bagus Okey, lepas tu aku akan dirikan dia dan aku akan tinggalkan dia untuk sehari. Okey, kemudian kita beralih untuk bahagian kaki bar stool ni. Aku akan buat bulat daripada round bar bersaiz 12mm dan aku akan buat secara manually pakai kudrat ya guys. Dan jig yang aku buat yang bulatan kecil tu adalah untuk atas dan bulatan besar tu untuk bawah. Setelah siap bulat tu aku akan potong yang tadi aku tanda setiap 1 inci. Setiap bertemu tu aku akan potong dan aku akan kepakkan dia sikit. Aku split dia sikit supaya aku boleh buat groove dekat bahagian besi hujung tu. Macam ni guys. Okey, tujuan aku buat groove ni adalah supaya nanti aku punya besi welding tu boleh mengisi ruang kekosongan di antara groove yang aku buat tu. Dah siap settle grind semua, aku akan ambil clamp. Aku akan rapatkan dia balik. Cun. Okey, aku clamp kiri kanan. Tengok dah line. Aku tack well je. Okey, tack well ni adalah untuk memegang dia saja. Tack well ni je memang dah kuat dah guys. Titik tack well tu memang kau nak buka dia kena patahkan. Dia tak boleh tarik. Tarik memang tak kuat lah. Okey, so settle 4 bawah, 4 atas. Okay, kemudian aku akan ambil angle grinder dan aku akan pasangkan grinding disc dan aku akan grind well bekas-bekas well tu dan tahi-tahi well tu. Okay, ini belum siap lagi. Macam tu perempuan baru lepas mandi. Ni nak make up. Kita pakai sanding wheel. Ni make up. Okay, kita touch up. Kan halus, kan flawless. Alright, settle 1, 7 lagi. Okey, kemudian kita akan buat kaki dia. Satu bar stool ni ada 4 kaki dan aku memerlukan 4 bar stool, jadi 4 kali 4, 16 kaki. Ini pun sama, aku akan pakai round bar sebesar 12mm. Dan setelah siap potong ke semua 16,
jadilah ia sebegini. Okey, kemudian aku akan roundkan juga dia punya hujung tu. Aku akan buat groove supaya senang nanti aku nak weld. Dan weld tu boleh menusuk ke dalam besi semua. Okey, untuk memasangkan bahagian atas, bawah dan kaki dia, aku memerlukan welding set, welding glove, mallet, wire brush, plier, marker, clamp dan juga diri akulah. Kalau ada tools tapi tak ada orang yang nak mengendalikan pun tak guna juga guys. Okey, kemudian setting kiri kanan, cun-cun, kita tag weld. Okey, kemudian buka clamp, kita terbalikkan dia pula to the other side. Ya. Lepas tu ukur kiri kanan, kita clamp. Dia banyak jig yang kita boleh buat. Tapi ini macam simple jig lah. Orang cakap mold. Okay, untuk kaki ketiga aku akan pakaikan spirit level ni untuk aku memastikan kaki ketiga tu di tempat yang betul dan tegak. Tapi make sure korang punya base tu pun tegak juga. Jangan base dia sengit tapi kakinya tegak. So takkan jadi tegak lah. So inilah hasilnya satu. Belum lagi. Okay, kita letak tempat kaki pula setinggi 150 mm daripada ketinggian tanah. Okay, dan sekarang aku akan menandakan dekat 1 inci flat bar dan aku akan punchkan kat tu untuk menandakan tempat lubang. Dan aku akan drill lubang, buat countersunk, potong satu-satu, roundedkan tepi dan inilah hasilnya. Dan ini aku akan weldkan pada setiap kaki. Aku make sure dia 90 degrees, semua dah straight. Dan aku akan fully weld semua dan aku akan grind semua. Dan inilah hasil sebelum dicat. Tapi yang ni aku nak hantar powder coating sebab powder coating lagi tahan lama dan lagi elastik daripada cat. Okey, kemudian kita beralih pula kepada kayu tu yang kita dah gam tadi. Kita buka clamp. Okey. Kemudian kita akan bawa pergi ke sander ataupun thicknesser. Okey, tebal sekarang adalah 35 point something. So aku akan set ini first run memang takkan boleh rata terus lah sebab sekali jalan tu boleh hilang 0.5 mm. Dan ini hasilnya bila dah rata. Nampak guys, gratis guys. So tebal yang kita nak adalah 30 mm. Cun lah 30 mm. Okey, kemudian kita ambil template bulat dan kita akan lukiskan di atas papan yang kita dah gam ni lah. Papan Okey, settle ni aku akan bawa kepada bandsaw dan aku akan potong mengikut line tu lah. Tapi make sure korang kalau nak potong tu jangan betul-betul ikut line, jangan makan lebih daripada line. Sebab kejap lagi kita nak sandingkan dia. Nak finishingkan line tu pakai sanding senang dan dia akan jadi lagi perfect lah daripada pakai bandsaw ni. Okey. Ini yang aku maksudkan. Time ni lah korang nak kena ikut line tu betul-betul. Barulah dapat perfect mengikut bulat yang korang nak tu. Okey. Kemudian aku akan ambil template untuk seat dia. Ini aku mengikut saiz punggung standard Asia. Okey, kemudian kita akan beralih kepada sanding lagi. Aku akan sand mengikut bentuk yang aku dah lukiskan tadi, template tadi. Okey, bahagian depan aku akan makan dalam sikit supaya peha tu tak rasa sakit sangat lah, pressure. Okey, ni bahagian belakang. Okey, korang tengok ni bahagian depan. Kan dia makan lebih sikit. Okey, cun. Alang-alang dah main abuk, kita main abuk terus. Okey, kemudian kita beralih kepada router. Kita routekan tepi dia supaya dia rounded kat tepi tu, dia tak tajam. Supaya kita sedap pegang, sedap angkat, sedap duduk, dan tak
tak rasa pressure lah kat belah-belah yang tajam tu. Belah depan pun kita raut, belah belakang pun kita raut. Tapi bawah aku tak raut lah, sebab aku tak nak nampak dia macam bulat sangat. So ada squarish sikit kat bawah tu, akan lagi cantik lah pada aku. Okay, kita beralih kepada sanding pula. First aku akan gunakan sanding grid 120 dan aku akan finishkan dengan 240. 240 tu pun dah cukup licin dah guys. Kalau tak licin, ludah muka abang, potong jari abang. Okey, kemudian kita beralih kepada stopper. Okey, stopper ni dia berbeza dengan sealer. Kalau stopper ni dia memberhentikan daripada korang punya stain, colour, leka daripada meresap ke dalam kayu. Kalau sealer, dia seal, dia tutup semua rongga-rongga, semua lubang-lubang tu semua dia tutup. Macam stopper ni tak, dia masih nampak lagi dia punya pori-pori kayu tu. So kemudian kita akan gosok pakai sandpaper 320 grit. Okay, lepas tu kita dah boleh spray leka lah. This one aku pakai PU leka. Dia punya campuran 1 nisbah leka, 1 nisbah thinner dan 0.5 hardener. Hardener ni tujuan dia bagi lagi protected lah korang punya kayu ni. Kalau compare korang pakai stain je kan, dia akan ada pengeras di layer luar tu. Dia akan harden. Okay, kemudian aku akan ambilkan spotlight ni. Aku akan letak kat dia supaya dia lagi cepat kering, sebab aku tak sabar nak pakai bus tool ni. Ini adalah D-nut dan ini adalah JCBC bolt. D-nut ni dia ada E-nut, ada D-nut. D-nut ni yang ada flange, yang ada bibir. E-nut dia tak ada bibir. Benda nut dan JCBC bolt ni kita pakai untuk nampak lagi profesional lah. So drill bit aku pakai mata 8mm dan aku akan masking tape kat depan dia supaya aku tanda berapa dalam yang aku perlu drill. Macam tu. Okey, kemudian kita dah tanda, kita drill. Apabila masking tape tu membersihkan kawasan abuk kayu yang sekeliling drill bit tu, itu bermakna dah cukup dalam dah. Okey, kemudian kita tukarkan kepada hex key dan kita pasang D-nut ni. Bagi dia flash, bagi dia rata dengan seat ni. Nampak begitu. Okey, kita ambil dia punya kaki, kita pasangkan JCBC bolt. Okey, korang boleh google JCBC bolt. Okey, ni korang ketatkan seeloknya korang arah bertentangan lah. Jangan pusing arah jam ke kan. Kalau boleh sini depan dia pula, sini depan dia pula. So settle lah kita punya bus tu. Dah boleh pergi bar berempat. Dia licin tapi dia masih nampak pori-pori dia, masih kelihatan seperti kayu natural. Yang ni tak ada colour. So inilah hasilnya guys. Okay, apa-apa korang boleh komen. Kalau suka like, and thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe to America. Bina bukan benci. Ciao.